Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Pada kali ini kita akan mula ayat 30. Ayat 30 sehingga ayat 33, insya-Allah. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 698. 698. Kita baca beberapa ayat dulu, kan? Kemudian kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Kita balik kepada perbincangan kita, bermula ayat 30. Zalik, itulah yang wajib dipatuhi. Dia mari sepatah ya, zalik. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Tengok nota di bawah kata apa? Maksudnya menghormati, membesar dan memuliakan hukum-hukum Allah ialah, tanda tuan-tuan, apa makna ta'zim hurumatillah? Iaitu dengan mempelajarinya, kita kena mengaji, kena tahu
apa yang Allah perintahkan dan apa Allah larang. Serta mengerjakan, kalau tahu saja tak buat, tak ada faedah. Kita tahu, kita beramal, mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu makna ta'zim hurumatillah. Baik para jemaah sekalian, sebagai orang panggil perbincangan asas kepada tajuk kita ni, ayat yang kita baca pada kali ini, iaitu setelah Allah SWT dalam ayat yang lepas, summa liyaqdu tafathahum wa yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Jadi pada hari raya hari 10 Zulhijjah, kan kita dah bincang tengok dalam ayat yang lepas, ayat 29, summa liyaqdu tafathahum. Makna bila orang haji, jemaah haji yang sudah selesai berwukuf di Arafah. Ingat tuan-tuan, berwukuf di Arafah, perjalanan haji Nabi dari Arafah, Nabi pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah tu ambil daripada perkataan izdilah, maknanya sudah menghampiri Mina. Ada kata dengan makna datang akhir malam. Orang berjalan sama dulu, jalan kaki. Kemudian dari Nabi kita bermabit di Muzdalifah, makna bermalam, tidur kat situ. Kalau tak tidur pun tak jadi masalah. Ada setengah jemaah dia kata, Ustaz, macam mana kita nak berangkat ni, saya belum lena lagi. Kita kata bukan syarat tidur, bermabit makna bermalam di tempat itu, di bumi Muzdalifah. Kemudian setelah subuh, Nabi kita SAW solat subuh di Muzdalifah. Itu yang afdalah. Tapi bagi kita sekarang ni muasasah tak berani nak ambil risiko. Kalau selepas solat subuh baru kita nak punggah, kita pergi ke Mina, nanti pukul 10, 11, panas, kat situ tak ada khemah, tak ada apa, bahaya. Maka ahli fuqaha mengambil jalan lebih ringan, bermula separuh malam, mula diangkut jemaah ini hantar ke Mina. Untuk perjalanan haji Nabi SAW, Nabi kita solat fajar di Muzdalifah, kemudian baru berangkat ke Mina. Sampai di Mina, Nabi kita mula dengan melontar Jamratul Aqabah. Kemudian bila lontar Jamratul Aqabah, boleh bercukur, boleh bergunting, boleh potong kuku, liyaqdu tafathahum, boleh hilangkan kotoran-kotoran yang sudah lama kita tak potong. Contohnya, kita dah bagi contoh orang yang haji ifrad sudah sebulan, mungkin lebih dalam ihram, panjang dah kuku dia. Kemudian Nabi kita SAW sembelih dia punya hadiu sebanyak 100 ekor unta. Berapa tuan? 100 ekor unta. Nabi SAW sembelih dengan tangan yang mulia 63 ekor. Sayyidina Abu Bakar yang duk perhati tengok, Masya Allah. Hadhihi minal isyarat. Waktu di Arafah, Nabi kita SAW sewaktu nak khutbatul wada', Nabi bagi isyarat, clue. La'alli isma'u minni, dengar baik-baik daripada aku. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Para sahabat semua dengar baik-baik. Mungkin kita tidak bertemu lagi selepas tahun ini. Itu isyarat. Nabi beritahu bahawa lepas pada haji ni aku wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam khutbatul wada' ketika di sana juga turun Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Sayyidina Abu Bakar menangis. Dia kata kalau Rasul sudah sempurna tugasnya, mana Nabi nak pergi? Sampai di Mina, Nabi sembelih 63 ekor unta. Sekali lagi isyarat diberi bahawa umur Nabi pada saat itu 63 tahun. Itu semua tanda-tanda menunjukkan baginda Nabi SAW nak wafat. Baik. Jadi bila selesai daripada sembelih, Nabi kita berangkat pergi ke Mekah melakukan tawaful ifadah. Tawaful ifadah ni dikenali dengan nama tawaf haji, tawaf rukun, tawaf ifadah. Itu nama dia belaka. Nama tawaf ziarah pun boleh lagi.
Sebab apa nama tawaf ifadah? Makna tawaf yang dilakukan setelah selesai daripada berwukuf di Arafah. Summa afidu min haitsu afadan nas. Maknanya berangkat dari Arafah. Tawaf rukun sebab dia rukun haji. Kalau tak tawaf tak sah. Cuma boleh ditambatkanlah. Tawaf ziarah sebab apa? Sebab Nabi pergi tawaf tengah hari tu balik semula ke Mina. Macam pergi ziarah Baitullah saja. Baik para jemaah sekalian, tawaf rukun, tawaf haji, tawaf fardu, tawaf ziarah, itu nama dia. Tawaf. Baiklah. Selesai kerja, maka Allah SWT sebut di sini fa'azzimuhu, naklah kamu membesarkan ibadat yang kamu lakukan itu. Jangan buat cincai, kata orang. Jangan buat main-main je. Macam saya cerita, kawan saya tu Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada kita. Dia boleh, dia kata, Ustaz jangan bimbang, ini kali pertama saya datang ni, nak tengok-tengok dulu. Masya Allah, beli package yang paling mahal, tengok-tengok dulu. Kita kata lah, ya akhi, ini yang kita jadikan, ini yang terakhir. Boleh jadi kita sudah mati tahun depan. Maka tanda dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita yang pertama, iaitu ta'zim hurumatillah. Artinya hendaklah kamu mengagungkan, membesarkan hukum hakam yang Allah syariatkan dalam perjalanan haji ini. Yang pertama, sempurnakan amalan haji. Tanda. Yang pertama, sempurnakan amalan haji yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Yang kedua, mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala, iaitulah dengan menjauhkan segala larangan Allah Azza wa Jalla. Larangan itu dalam bentuk larangan ihram. Tak boleh kita langgar SOP ihram. Tuan-tuan yang pergi haji, yang pergi umrah, kita sudah melalui kursus. Di antara perkara yang dilarang dalam ihram, 13 perkara. Di body kita ni, tak boleh kita potong kuku, tak boleh kita potong rambut, tak boleh kita pakai wangian. Itu di antara yang simple. Yang besar lagi, Allah SWT larang suami isteri melakukan perhubungan. Perhubungan seks waktu mengerjakan haji kan. Jadi ini semua larangan-larangan yang mesti dipatuhi. Jangan dilanggar. Kalau langgar, maknanya kita tidak membesarkan perjalanan haji yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling besar sekali, iaitulah kita kena campak na'aratul jahiliyah ataupun simbol-simbol kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, menyempurnakan amalan haji. Yang kedua, tinggalkan segala larangan. Dan yang paling besar sekali, yang paling utama sekali, nabzu syirk, hapuskan syirik dalam segala bentuk-bentuknya. Kerana itulah menjadi syiar haji, bunga haji, perhiasan haji, iaitulah kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dalam siri yang lepas anda ada sebut, makna labbaik Allah artinya kita menyahut seruamu ya Allah datang mengerjakan haji. Tu. Labbaik la syarika lak. Kami datang ya Allah tidak melakukan sebarang syirik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang penutup ucapan kita, sekali lagi kita mengisytiharkan la syarika lak, tidak ada syirik. Ini berbeza dengan puak kafir ni. Puak kafir dia pergi haji. Dia talbiyah juga. Tapi bila kata la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali partner awak. Jadi ada lagi syirik. Dalam talbiyah dia masuk unsur syirik. Maka kita yang beriman ni, kita berhenti setakat la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Baik, yang ketiga tanda ta'zim hurumatillah. Yang ketiga iaitulah menyembelih al-hadyu, sembelih hayawan di Mekah. Hayawan ini ada beberapa kategori. Yang pertama, bagi jemaah haji. Jemaah haji ni kita boleh pilih 3 cara mengerjakan haji.
3 cara mengerjakan haji. Yang pertama, dia panggil haji ifrad. Apa makna haji ifrad? Kita sampai di miqat, kita niat haji saja. Nawaitul hajjah. Labbaik hajjan. Tapi resiko dia kena duduk dalam ihram lama. Mungkin 10 hari, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. Lebih lagi. Sebab bermulanya niat haji pada 1 Syawal. Mana kalau 1 Syawal kita pergi Mekah haji ifrad, sebulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah. 2 bulan 10 hari baru boleh buka ihram. Panjang mana dia punya kuku, panjang mana dia punya misal. Kita boleh bayangkan. Maka itu dia panggil ta'zim hurumatillah. Kemudian yang ketiga tadi al-hadyu. Kita kena sembelih hayawan. Bagi orang yang haji tamattu', apa dia haji tamattu'? Haji tamattu' ni dia pergi Mekah musim haji dengan niat umrah. Sampai di Mekah, kita pergi tawaf, pergi sa'i, kita bercukur atau bergunting, boleh buka ihram macam orang Mekah. Boleh pakai baju, boleh duduk dengan isteri, tidak ada sebarang larangan, dipersilakan. Tapi kena bayar hadyu, seekor kambing. Atau 1/7 daripada unta atau lembu. Satu lagi kategori haji, dia panggil haji qiran, twin, kembar. Kita pergi, kita niat haji dan umrah serentak. 1 hijrah, 2 ibadat. Nak cover dianya, seekor kambing kena sembelih, ataupun 1/7, satu bahagian daripada lembu atau unta. Baiklah para jemaah sekalian, jadi ta'zim hurumatillah di sini 3 perkara: menyempurnakan amalan haji, meninggalkan larangan-larangannya, dan menyempurnakan sembelihan hadyu. Baik, bagi saya yang jemaah yang haji ifrad, tak perlu sembelih dam. Kita boleh sembelih korban. Boleh sembelih korban. Bagi kita duduk di Malaysia, kita nak buat hadyu di Mekah, itu tidak ada digalakkan kita berkorban di tempat kita salat, kan? Itu kita sudah bincangkan. Cuma bila mari PKP ni, banyak masjid tak boleh buat, nak buat di rumah pun kita duduk di rumah flat, tak ada tempat, maka kita katakan ambillah jalan yang lebih mudah, berilah wakil kepada sahabat-sahabat kita, NGO yang buat di mana-mana dalam dunia ini, insya-Allah kita boleh pahala korban. Tapi al-hadyu khas untuk orang jemaah haji yang pergi ke Mekah. Baiklah para jemaah sekalian, saya nak masuk kepada perbincangan ayat. Yang pentingnya, Allah Ta'ala di akhir ayat Tuhan kata, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Orang yang boleh mentakzimkan syiar agama Allah Ta'ala ini, orang yang ada takwa dalam hati. Orang tak ada takwa, na'udzubillah, dia pergi di Mekah, dia buat macam duduk kampung dia. Saya beberapa kes lah, secara peribadi lah pengalaman. Cerita benda sedih. Bukan nak cerita, nak tular, tidak. Pakcik berumur dah dia, duk isap rokok di Arafah. Waktu wukuf haji. Saya tegur, pakcik, kita di Arafah ni, tahu, dia kata. Dah tahu tak apa. Kata orang, kalau tahu tak apa kan. Dia kenapa isap rokok ni waktu wukuf ni? Awak siapa? Dia tengok kita, awak siapa? Sebab dia tengok saya pakai lencana tabung haji, pegawai. Mana kita orang haji macam dia juga. Awak siapa? Dia dalam haji ni tak boleh wala fusuqa wala jidala bil hajj. Faman farada fihinnal hajja. Allah Taala letak 3 kategori besar ujian bagi jemaah haji. Faman farada fihinnal hajj. Siapa yang dah berniat haji, la rafatha, jangan lagi berhubung dengan isteri dalam perkara seks. Mengoraknya bini pun tak boleh. Jangan. Atas SMS kat bini, love. La, dalam ihram tidak boleh. Apalagi kalau nak duduk bersama, makan sekali, berjalan sekali, tak masalah. Hubungan seks. La rafatha. Wala fusuq. Jangan buat benda yang tidak baik. Berkelahi dengan orang ke, bertengkar ke, apa benda. Balah dengan orang. Dah. Wala jidala fil hajj. Jangan berbantah. Yang tadi fusuk tu sebenarnya semua benda. Tapi hak ni khas untuk berbantah. Sehingga para ulama berbantah dalam bab ilmu pun tidak boleh ketika kita ihram. Muzakarah tak apa, berbantah tidak boleh. Kita kata masya-Allah, itulah dia taqwal qulub.
Jadi saya bila dia jawab siapa awak, kita pun Allah kata wala jidala fil hajj, kita pergi. Sayanglah berpuluh ribu habis. Berapa lama kita tunggu nak dapat kota, tiba-tiba sampai di Mekah kita cincai. Allahul musta'an. Marilah kita buat persiapan rapi. Kita pergi haji dengan taqwal qulub. Rihlatul hajj, dia panggil rihlatul qulub, la mujarradul abdan. Perjalanan haji kita dengan hati, bukan semata-mata dengan tubuh. Kalau pergi dengan tubuh dia jadi gitu, balik sama juga. Belum haji dengan Pak Haji sama je dia punya perangai, tak berubah-ubah sebab dia pergi memang tak nak berubah. Seorang lagi saya pegang kat Mina. Dia baru nak cucu rokok. Saya pegang rokok dia. Bang, kita di Mina. Masih lagi dalam amalan haji. Kenapa? Sombong dia punya cara. Saya kata, padamkan rokok, campurlah dalam tong sampah ni. Kenapa? Dia jawab balik. Saya kata, abang, kita di Mina dalam keadaan haji, kalau kita tak berubah sekarang, bila kita nak berubah? Patut dia insah lah dan ayat sentap, kata orang muda-muda. Dia sentak balik saya punya ayat. Dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Saya kata subhanallah. Cabut lari saya. Dia tak nak berubah. Nah, inilah. Sebab tu kita tengok sebahagian daripada jemaah haji kita hajjatul abdan la hajjatul qulub. Pergi dengan hati, dia pergi dengan tubuh je, tak pergi dengan hati. Yang menyebabkan mereka balik perangai yang sama. Sebelum haji, lepas haji sama. Orang kata serupa tu lah. Serupa tu lah. Maknanya lagu itulah dia punya perangai. Pada itulah dalam syair kata, iza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil iru. Tanda menarik juga kata-kata. Iza hajajta, kalau kamu pergi haji dengan perbelanjaan harta yang tidak baik, harta yang tidak halal, kita pergi dengan duit riba ke, duit judi ke, duit scammer, tipu orang ke, pergi haji kan. Fama hajajta, sebenarnya hakikatnya mu tak pergi haji, walakin hajjatil ir, unta kamu yang pergi haji. Allahu akbar. Itu ibarat kata, walaupun kita tak naik unta sekarang, tapi begitulah keadaannya. Baik, para jemaah sekalian, mari kita ta'zim hurumatillah. Jadi wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Jadi siapa yang melaksanakan hajinya dengan sempurna, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka insya-Allah sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama tafsir, macam-macam ulama tafsir kata, melakukan semua arahan, meninggalkan semua larangan, menyempurnakan haji kita dengan bacaannya, dengan zikirnya, dengan munajaknya, dengan macam-macam. Pasal itulah dalam tuan-tuan yang nak pergi haji, tengok salah satu daripada kuliah saya, nama dia Birrul Hajj. Kan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali syurga. Apa makna Birrul Hajj? Birrul Hajj ini mudah sangat, iaitulah melakukan segala arahan yang disuruh, meninggalkan larangan-larangan ihram, dan berbuat baik kepada orang. Sebab itulah bila orang tanya ulama salaf, apa dia Birrul Hajj? Dia kata kalam wajhun taliq, kalam lin. Muka senyum, cakap baik. Itu pun Birrul Hajj. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala bila pergi haji, dia berjanji dengan hujaj, jemaah haji yang nak ikut package dia ni, dia berjanji dia nak khidmat. Masya-Allah, tabarakallah. Dia akan jamu, sebab itulah saya bagi motivasi kepada jemaah saya, tuan-tuan, marilah kita buat Birrul Hajj. Waktu di Mina kita hidangkan makanan, kita tolong angkat sampah, kita bersih. Masya-Allah, tabarakallah. Dan itulah di antara Birrul Hajj. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Kemudian Tuhan sebut dalam ayat ini, wa uhillat lakumul an'ama illa ma yutla alaikum. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum. Wa uhillat lakumul an'amu.
Dan dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Dia panggil bahimatul an'am. Apa dia bahimatul an'am? Unta, lembu, kambing, biri-biri. Itu dia panggil bahimatul an'am. Binatang-binatang ternakan yang menjadi makanan kita dan sebagainya menjadi tunggangan seperti unta. Yang lain-lain orang tak naik kan, kambing orang tak naik. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang pengharamannya. Ayat mana? Tanda tuan-tuan. Ayat yang dibaca itu suratul An'am, surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Katakanlah, aku tak ada arahan untuk menyatakan benda-benda yang haram kamu makan illa an yakuna maitatan. Yang pertama bangkai. Au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Kan ada setengah orang yang bukan Islam ni, bila dia ambil hayawan, dia ambil darah, dibekukan. Haram itu. Tapi kalau darah sikit-sikit terlekat di daging, dekat-dekat tulang, itu tak ada masalah. Au lahma khinzir, ataupun daging babi, termasuklah komponen babi semua sekali lah, kan? Kita ni kalau sebut babi saja, kita tahulah binatang. Tapi kalau babi buta, lain pula kan? Ada setengah orang dia kata babi buta. Kita kata sudahlah. Kalau babi jelek jadi tak? Jadi itu di antara ayat, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairillah. Benda yang kotor, yang najis, tak boleh kita makan. Ataupun binatang yang disembelih bukan kerana Allah, sembelih untuk berhala, untuk apa-apa. Maka ayat ini tafsir kepada illa ma yutla alaikum. Illa ma yutla alaikum. Baik, saya tak nak hurai panjang tentang hayawan-hayawan ini. InsyaAllah kita sudah bincang dalam surah Al-Ma'idah ataupun surah Al-An'am yang lepas, kan? Jadi 4 perkara. Allah sebut ayat ini, fajtanibur rijsa minal awsan. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala. Jauhlah kotoran syirik. Sebab apa? Sebab penyembahan berhala. Jadi orang-orang dulu dia pergi Mekah, pergi haji juga, tapi buat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, kan? Jauhilah perbuatan syirik seperti perbuatan kafir menyembah berhala, ataupun menyembelih hayawan korban kepada berhala ataupun kepada nazar-nazar yang dibuat kepada benda lain. Jangan main-main itu, bahaya, kan? Ada juga orang nak pergi sembelih dekat Tugu Portugis pun ada. Saya pergi sebuah pulau, pakcik yang jaga surau dekat dengan kubu Portugis apa benda, yang dia ambil biji tu, kan? Belanda. Dia kata sini orang mari sembelih ni, bawa kambing mari sembelih. Lah, itu main-main. Jangan main-main. Kita ingat simple-simple ya, benda-benda perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Tapi bila kita sebut tentang syirik, tentang benda yang tak baik, nanti orang marah, dia kata nak mensyirikkan orang, nak mengkafirkan orang. Tapi sebenarnya tugas pendakwah mesti menyatakan perbuatan ini menjadi syirik. Perbuatan ini membawa kepada kekufuran. Kalau tidak dinyatakan kepada masyarakat, bagaimana orang nak tahu? Cuma kita dilarang menjatuhkan hukuman kepada orang. Itu mahkamah yang jatuh hukum. Kita kena bawa ke pejabat qadi, perbicaraan, kena tanya dia dulu, mungkin dia jahil, mungkin dia banyak prosedur panjang. Tak semudah-mudah nak mengkafir-kafirkan orang, bukan satu benda yang mudah. Baik, yang terakhir, wajtanibu qaulaz zur. Serta jauhilah perkataan yang dusta. Apa dia perkataan yang dusta itu? Seperti ni, puak-puak kafir kata malaikat tu anak Tuhan. Apa lagi, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Kita kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, seperti menghalalkan
benda yang Allah Ta'ala haram atau mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Ini semua termasuk dalam qaul zur. Termasuk dalam qaul zur. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabari. Saudara-saudara semua, nak ke tidak? Aku beritahu kepada kamu di antara dosa-dosa yang besar, dosa besar yang besar. 3 kali Nabi ulang. Sahabat kata, qalu bala ya Rasulullah. Nak ya Rasulullah, kami nak dengar, kami nak jauhkan diri. Qala al-isyraku billah, melakukan syirik. Wa uququl walidain, berderhaka kepada dua ibu bapa. Wa jalasa wa kana muttaqian. Nabi duduk nyengeng, tiba-tiba Nabi duduk betul. Betulkan duduk dia. Qal ala wa qaulu zur. Nabi kata, ingat, hati-hati kamu daripada perkataan dusta. Nabi kita ulang-ulang juga. Sampai sahabat kata, laitahu sakat. Biarlah Rasulullah diam. Cukup dah, kami dah faham dah. Dosa besar wa qaulu zur ini. Maka kata hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi para ulama berbincang tentang apa makna qaulu zur. Makna qaulu zur itu apa? Ada yang mengatakan syahadatu zur, saksi palsu. Kita sekarang ni mudah-mudah ya, nak cari saksi mudah, bagi panggil siapa-siapa, bagi apa benda dia jadi saksi bagi pihak. Banyak orang tua orang ni, jangan mudah-mudah jadi saksi, bahaya. Yang kedua, syahadatu zur al-kazib, cakap bohong. Ini juga dua. Yang ketiga, asyirk, syirik. Yang keempat, perkataan puak kafir mengharamkan binatang ini, menghalalkan ini untuk Allah, ini untuk berhala, ini semua ni permainan puak kafir. Jadi kita orang Islam pun jangan ikut perkataan syahadatul zur ini. Sebab apa? Kerana dia sangat berbahaya. Kita tak boleh kata ini halal, ini haram dengan apa ni, kepala otak kita saja. Yang pentingnya kita kena kata dengan ilmu, tak boleh kita bermudah-mudah dengan kata-kata sendiri. Nak kata halal, haram, bukan senang. Sebab itulah bila mari timbul isu vaksin sekarang, ulama nak boleh mengeluarkan pandangan bukan main susah. Bersidang, muzakarah, tanya pandangan ulama dalam negara lain, majma' fiqhi, persidangan fiqh antarabangsa, apa pandangan tuan-tuan di sana tentang perkara ini, tidak mudah. Cuma kita ni ulama bersidang buat keluar fatwa, kita bila sekali kita jumpa dalam WhatsApp, entah siapa yang tulis, tak boleh ni vaksin ni, sudah jadi macam-macam, 2 tahun lagi mati, macam-macam dia punya provokasi, kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Sebab itulah bila kerajaan ambil tindakan sekarang ni, siapa dia main-main dengan isu vaksin, buat keluar benda tular, benda yang tidak betul, akan diambil tindakan. Kita kata mudah-mudahan ada ketenangan untuk masyarakat. Baik. Jadi jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah. Pandangan peribadi simpan-simpan dulu. Di saat COVID sedang melanda, kita simpan dulu pandangan peribadi. Nanti kita bahas lepas ni insya-Allah. Baik. Ada sebuah hadis lagi, hadis Abi Hurairah. Nabi kata, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala. Ini bahayanya perkataan yang tak baik dan tinggi darjat perkataan yang baik. Ada orang yang bercakap dengan satu kalimah mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dia tak nampak apa benda besar, tapi benda tu yarfa'u Allahu bi darajat. Allah Taala angkat darjat dia. Sepatah kalimah. Contohnya kita tengok orang duk kelahi, kita dia akhi, kita semua ni umat Islam bersaudara, berhenti. Orang tu berhenti. Besar pahala kita. Kita pergi dekat orang kafir, nak mati, kita pun ajar dia mengucap. Dia pun mengucap. Mati. Subhanallah, kalimah wahidah. La ilaha illallah yang kita ajar, dia sudah mendapat selepas daripada api neraka sepanjang masa. Allahu Akbar. Tapi ingat, wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah. Ada pula orang yang bercakap dengan kalimah yang boleh mengundang kemurkaan Allah, la yulqi laha bala. Dia tak peduli, dia ingat kebiasa, simple je, kecil je. Yahwi biha fi jahannam, akan dihumban tuan percakapnya dalam neraka Jahannam. Hadis dalam Bukhari. Maka kata di para ulama Islam, di antara kata-kata yang berbahaya itu, iaitulah tadi, saksi palsu,
ataupun mengampu para pemerintah dalam perkara yang tak benar. Jadi kita ni, pemerintah ni dia dengar nasihat orang. Tapi kalau penasihat dia tak baik, dia pakai yang tu. Pengampu dia mari duk ampu. Yang terbaik kita buat sekarang. Walahnya rakyat susah. Pihak pemimpin ingat ke betul? Rupanya dia ni menipu. Ni. Kalimah. Ada ulama menafsirkan hadis ni, dia kata kalimah inda sultanin jair, pergi mengampu kepada pemimpin yang tak baik, ini juga termasuk dalam apa? Termasuk di dalam kalimah min sakhatillah. Kita kata wal iazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada mengatakan perkara yang tidak baik. Jadi pada para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita. Baiklah. Kita habiskan perbincangan kita ayat 31. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Amalkanlah perkara-perkara itu, semua perkara yang kita buat dalam masa haji kita, dalam masa kita duduk di mana pun, dengan tulus ikhlas kepada Allah. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr. Tengok ni. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, na'udzubillah, siapa dia buat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, dengan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Burung helang ke burung apa, gab, ambil dia. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Allahu Akbar. Tengok ni ayat nota di bawah. Yakni sesiapa yang melakukan perbuatan syirik, bermakna ia membinasakan dirinya sendiri. Jadi para ulama kata, kenapa dibuat bandingan sebegini? Kan? Dibuat bandingan sebegini, seolah-olahnya langit itu iman. Langit, iman. Kita duduk di langit. Kemudian bila orang ni buat syirik, maka dia jatuh. Jatuh itulah disambar oleh burung ataupun dicampak oleh angin. Wal'iyazubillah. Dalam tafsir kita ni dia bawa satu hadis yang panjang. Hadis Al-Bara' bin Azib, iaitulah tentang bila seorang tu mati, kalau orang mukmin disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari syurga, kan. Tapi bagi orang kafir, na'udzubillah, malaikat datang bawa kain kafan dari neraka yang kemudian keluarnya ruh dia dengan begitu busuk, kemudian dibawa naik ke langit, malaikat tak mau buka pintu langit. Fatutrahu ruhuhu tarhan, kemudian dicampak dia punya ruh tadi bagi ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila tak boleh naik ke langit, Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitabu fi sijin, tulis nama dia dalam neraka, fil ardis sufla, di bumi yang bawah, kemudian dicampak ke ruh dia. Maka Nabi kita baca ayatnya, wa man yusyrik billah, ayat yang kita baca tadi, faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Surah Al-Hajj. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ahmad fil Musnad dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita yang seterusnya, ayat 32. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ajaran Allah. Demikianlah ajaran Allah. Apa yang disebut tadi, jauhkan diri daripada segala bentuk syirik, jauhkan diri daripada perkataan-perkataan dusta, dan committed, iltizam dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan ibadat dengan sempurna. Min ta'zimi sya'airihi, dia termasuk dalam menghormati, menta'zim, mengagungkan syiar agama Allah Azza wa Jalla.
Apa dia syiar agama Allah Ta'ala itu? Tengok nota di bawah. Syiar artinya lambang. Syiar agama Allah atau syiar Islam ialah amal ibadat yang zahir dan perkara-perkara yang berhubung dengan agama, yang melambangkan agama Allah. Misalnya, dalam ibadat haji ialah tawaf, sa'i antara Safa dengan Marwah, wukuf di Arafah, dan melontar. Itu semua min sya'airillah. Kan bila orang tanya, apa gak faedah melontar ni? Tuan-tuan, puan-puan, kita berjalan daripada khemah kita di Muaisim sampai tempat melontar 3 kilometer. Mula jambatan nak pergi tempat melontar 1 kilo lagi lebih. Maknanya kita berjalan lebih kurang 7 kilometer lebih pergi balik. Kerjanya pergi tempat melontar, bismillah Allahu Akbar 7 kali. Pergi lontar yang kedua pula. Apa benda? Kalau fikir dengan otak memang buat memenatkan orang tua, orang tak larat. Tapi bila dia termasuk dalam sya'airillah, termasuk dalam syiar perjalanan ibadat yang disyariatkan, maka kita tahu di sana penuh dengan hikmah, penuh dengan rahsia yang Allah Ta'ala nak tengok siapa kita. Ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebut di sini, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tandanya hati bertakwa. Ya. Demikian juga binatang-binatang ternak yang dijadikan korban atau dijadikan hadiyu. Hadiyu itu hadiah yang disembelih di Mekah untuk dibahagikan kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Itu dipanggil al-hadiyu. Hadiyu. Menghormati perintah Allah mengenainya, maksudnya korban itu nak dipilih dari binatang-binatang ternak yang gemuk-gemuk dan sempurna keadaannya. Jangan kita cari kambing yang paling kurus, itu yang kita sembelih. Ya, kita kata lah. Baiklah, ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaannya pada binatang ternak itu sehingga ke suatu masa yang tertentu. Jadi dalam ayat ini tafsir kata, maknanya unta ke yang kita bawa untuk sembelih di Mekah tu boleh kita naik. Boleh kita naik. Kambing yang kita bawa tu boleh lagi kita ambil susu dia, ambil bulu dia, ambil kalau yang boleh naik lah, unta lah boleh naiknya. Kambing orang tak naik kan. Sehingga sampai kepada waktu sembelih. ثم محلها إلى البيت العتيق. Kemudian sampai bagi penyembelihannya, sampai ke tempat. Boleh kita guna ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Maknanya kita boleh naik, kita boleh ambil bulu dia, kita boleh minum susu dia, selagi dia bersama dengan kita, sehinggalah sampai kepada waktu sembelih. Tengok nota di bawah, 1035. Yakni sebelum binatang itu disembelih, kamu beroleh berbagai-bagai faedah daripadanya. Berboleh berbagai faedah. Seperti menunggangnya, susunya, bulunya, dan anak-anaknya. Kalau dia beranak, boleh ambil anak dia. Sehinggalah semasa menyembelihnya. Jadi macam ayat apa ni? Ini syiar agama Allah. Berbeza dengan puak kafir. Dia kafir ni kalau dia tanda dah hayawan-hayawan yang tak boleh diguna tu, dia kata ini hak Allah, itu tak boleh sentuh. Jadi kita orang Islam tidak ada. Ila mahilluha thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya itu. Yang maknanya bagi orang yang haji, kalau dia bawa hadiu, dia tak boleh sembelih di lain kecuali sembelih di Mekah. Mekah tu kat mana? Zaman dulu orang sembelih kat Mina tu ya. Tapi sekarang ni mana ada orang sembelih kat situ. Kalau kita pergi haji, kita nak balik melontar tu daripada Muaisim, kita nak balik semula ke khemah kita, dekat terowong dia tulis Majaral Kabsh, mana tempat letak kibas kat situ kan. Ada kata. Maknanya dulu orang sembelih dekat situ je.
Tetapi sekarang ni oleh kerana tempat dah sesak, orang ramai, maka dia bawa khas majzarah di Mu'aisim. Atas pada kemah yang kita duduk ramai-ramai tu, pergi lagi belakang tu, ada tempat sembelih di sana. Dan alhamdulillah lah, masa Ana pergi tahun 1982, sembelihan tempat sembelih tu di Mina, dekat. Kita jalan kaki pergi. Allah, busuk. Daging-daging tu diambil, tulang-tulang tu bersepah kat situ. Mari berdoza, gali lubang, masukkan dalam lubang. Jadi banyak pembaziran lah. Sehinggalah IDB, Islamic Development Bank, buat proposal dengan kerajaan Arab Saudi untuk menguruskan hayawan sembelihan. Jadi alhamdulillah, dia sudah buat tempat sembelih di dekat dengan Mu'aisim tu. Cantiklah sembelih, 24 jam. Selepas je waktu pagi, duha, hari raya haji, bermulanya sembelih sampai ke hari 13. Waktu Ana belajar dulu di Madinah, pernah 1 tahun, saya diberi peluang oleh pihak universiti untuk pergi jadi penyelia kepada cek kambing. Kan kita tengoklah kambing jalan sengit ke, yang kurus, yang tak cukup syarat, kita tanda, ini tak boleh. Seorang lagi doktor veterinary, Baytari. Doktor ni, dia cek dari sudut kesihatan, tengok mata, tengok. Yang tak lulus, itu kerja. Besar, 24 jam kita duduk kat situ. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tak boleh pergi panjang dah, setakat tu dulu perbincangan kita tentang ayat yang kita bincang pada hari ini. Apakah beberapa faedah yang kita boleh ambil? Yang pertama, menghormati, ta'zim hurumatillah, menghormati keagungan agama Allah Ta'ala ini menjadi kewajipan kepada kita, para pelajar sekalian. Menjadi kewajipan kepada kita, bukan main-main. Mana di saat Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kita, maka kita kena besarkan. Sebab itu tempat haji, tempat kita hari ini, ta'zim hurumatillah, di antaranya azan. Azan tu syiar agama Allah. Sebab itu, Ana banyak juga tegur sebahagian daripada tempat, bila kita pergi ceramah perdana, ustaz ceramah panjang, dia tak ada azan lah. Kata mana boleh gugur azan? Mana boleh gugur azan? Jadi sekarang ni pun walaupun lockdown, azan dilaungkan. Sebab dia syiar agama Allah. Tak boleh kita nak gugurkan dia. Cuma membesarkan agama Allah itu solatul jamaah. Jadi kita usahalah macam mana pun pihak penguasa kena beristihad lah. Berapa lama nak gantung masjid, berapa hari tak boleh solat Jumaat. Jadi kena ambil kira semualah. Sebagaimana anak di awal-awal tu saya kata, SOP dipatuhi, syariat dijaga, diikuti. Maknanya SOP ada, tapi syariat, solat berjamaahnya kena ada, solat Jumaat lebih-lebih lagi. Jadi kita, itulah yang sepatut kita kena ada. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut 2 perkara. Wajtanibu qawla zur hunafa'a lillah. Tengok ayat tadi. Ayat 30-31. Jauhkan perkataan dusta dan ikhlaskan amalan kita kerana Allah. Maka di sini kata ulama, asasut tariq, asas jalan menuju pada Allah Ta'ala, as-sidqu wal ikhlas. Benar dan ikhlas. Kita kena ada di situ. Dalam ayat ini. Dia sudah semestinya kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kan? Di akhir ayat tadi, Allah gambarkan kepada kita, siapa dia syirik, seolah-olah dia jatuh dari langit. Jadi dia kata, al-iman, iman itu macam langit. Siapa dia cabut iman, maka dia jatuh. Wal'iyazubillah. Yang keempat, at-taqwa asluha fil qalbi. At-taqwa hahuna. Ada riwayat menunjukkan. At-taqwa, taqwa tu di sini. Tapi jangan duduk main sini je. Ni ada setengah orang ni bila kata je, kenapa awak tak solat? Hati baik. Oh, pula. Kakak ni, kenapa tak tutup aurat? Saya tak tutup aurat pun hati baik. Sudah. Kita mengatakan, markazul iman, generator iman tu duduk di hati, tapi cahaya dia terpancar ke anggota. Kalau dakwa ada iman tapi solatnya tidak, bagaimana?
Itu dakwaan palsu nama dia. Maka kita hati-hati, jangan mudah-mudah salah guna. Kalau tidak, dia panggil satu kumpulan nama dia Al-Murji'ah, kumpulan yang tidak diiktiraf oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama dia Al-Murji'ah, iaitu orang yang memisahkan di antara iman dengan amal. Dah iman, tak solat pun tak apa. Allahu Akbar. Jadi orang yang kelima, orang yang mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala itu menandakan hati dia bertakwa. Hati dia bertakwa. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke 34 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.